Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah makluman tentang kajian kes atau erti kata lain ialah kerja khusus. Kajian kes dan juga kerja khusus tu benda yang sama dan cikgu yakin kamu sudah pernah buat macam mana buat kerja khusus dan ini cuma pencerahan setakat mana yang kamu perlu tahulah. Okey? Okey, dalam kerja khusus sejarah ini, kamu kena tahu kerja khusus ini akan dijalankan selama 3 minggu, iaitu bermula pada hari ini 28 Jun 2021 sehingga 16 Julai 2021. Dan dalam tarik-tarik ini, cikgu sudah tentukan bila kita kumpul bahan, bila kita buat tajuk, bila kamu hantar tugasan, cikgu sudah tentukan dalam senarai semak tugasan. Kamu boleh rujuk di situ ya. Jadi kamu kena faham yang kerja khusus ni kamu akan buat selama 3 minggu. Kalau kamu berjaya buat kurang daripada 3 minggu lagi bagus, ya. Jadi kita akan buat selama 3 minggu dan kamu kena tahu walaupun exam berjalan, kerja khusus ni tetap berjalan. Maksudnya tidaklah juga kamu kena buat juga masa exam tu, tapi ambillah masa kamu, bajet masa kamu di mana kamu dapat buat kerja khusus tu. Tapi fokus exam ya. Okey, kamu kena ikut sahaja apa yang cikgu ajarkan dan kita akan buat perbincangan lah. Cikgu akan bimbing kamu satu-satu dan kamu kena bagi tahu cikgu apa yang kamu faham, tidak faham, apa yang kamu perlukan, semua kena bagi tahu cikgu. Jadi dalam kerja khusus ini kamu akan dibagi satu soalan dan menggunakan satu soalan tu kamu akan cari maklumat dan kamu akan cuba faham soalan tu, bagi jawapan, menjawab soalan dan ada beberapa lah ciri-ciri yang perlu kamu tepati. Dan untuk kerja khusus ni ada dua kerja, iaitu kerja secara berkumpulan, kerja individu. Okay. Untuk kerja kumpulan ialah pembentangan. Untuk pembentangan kamu akan buat pembentangan secara berkumpulan. Ya, jadi ada 9 kumpulan, jadi cikgu akan terima 9 hasil pembentangan kumpulan pelajar. Kemudian selain daripada membentang, kamu juga kena sediakan laporan kerja khusus bertulis. Ya, setiap orang kena sediakan laporan kerja khusus bertulis. Macam mana buat laporan kerja khusus ni akan diterangkan selepas ini. Okey, untuk laporan kerja khusus, kamu boleh buat di folio, ya, di folio ataupun buku panjang. Buku latihan yang saiz panjang ni lah sebab saiz A4. Okay, kenapa saya tidak mahu kamu buat di kertas kajang? Sebab saya tidak mahu satu helaian tu terpisah-pisah. Kalau buat kertas kajang ni terpisah-pisah lagi susah. Tapi kalau buku penulisan ni okey. Sebab dia tidak akan tercerai-cerai. Jadi, kamu ada pilihan sama ada kamu buat di folio ataupun buku latihan yang panjang itu, ya. Dan tidak boleh bertaip. Laporan ini kamu kena buat tulis tangan, ya. Tulis tangan. Okey? Okey. Macam mana membentang? Okey, untuk pembentangan, untuk sedia maklum yang cikgu sudah bagi tahu kamu kena buat dalam version berkumpulan, ya. Jadi ada 9 kumpulan, 9 kumpulan akan hantar hasil pembentangan. Dan pembentangan itu ikut kreativiti, saya tidak menyekat. Dan yang paparan ini cuma cadangan. Kamu boleh guna video, kamu boleh buat guna PowerPoint, kamu boleh bentang guna infografik. Tidak kisah. Dan kalau kamu ada idea selain daripada ini, boleh ya. Video tu bukannya formal. Kamu boleh buat situasi. Contohnya kamu membaca berita ke apa, lakonan ke, komik pun boleh. Ya, pembentangan ini tidak kisah. Semakin kreatif, semakin tinggi markah. Ya. Jadi sebenarnya pembentangan ni susah. Jadi kalau boleh saya mau setiap kumpulan dapat 10 markah. Tapi tengoklah siapa yang buat kerja, tidak buat kerja. Ketua tolong maklumkan saya ya. Jadi dari segi pembentangan itu ikut kreativiti. Saya akan tengok dari segi aspek bahasa. Saya akan tengok dari aspek kreativiti, teknologi semua tu. Ya, idea, konten.
susunannya macam mana. Jadi pembentangan ini tidak kisah. Saya akan lebih teliti bahagian laporan, ya, sebab laporan kamu kena ikut syarat-syarat tertentu. Pembentangan ini terbuka. Kamu mau buat cara tertentu terbuka. Tapi kalau untuk video, limitasinya terhad kepada 10 minit, ya. Ikutlah pelbagai. Kamu letak game ke apa, tidak kisah. Ikut kreativiti kamu. Dan untuk kajian kes ini, cikgu akan buat kontes. Kumpulan pembentang terbaik 1, 2, 3 akan dapat hadiah misteri, dan juga untuk laporan individu akan dapat hadiah, tapi yang terbaik sahajalah, ya. Okey, jadi untuk kerja khusus ni, untuk fasa awal ni, apa yang kamu perlu buat? Jangan gelabah, jangan stres, jangan panik. Cikgu akan guide kamu satu-satu. Sebab dekat borang senarai semak tugasan tu, kita akan buat satu-satu sama-sama. Cuma kamu perlu bergerak berkumpulan, jadi senang sikit. Yang pertama sekali cikgu mahu, kamu adakan borang yang cikgu bagi tu, borang kerja khusus dan juga senarai semak tugasan tu. Senarai semak tugasan tu sama lah tu dengan jadual kerja. Jadi cikgu mahu sekarang, siapa ada printer, print. Siapa tiada printer, salin dalam kertas kajang. 1 kertas kajang khas untuk borang kerja khusus. Kemas-kemas, ya, garislah apa yang perlu. Ya, tidak mau tidak kemas. Lepas tu, jadual kerja pun begitu, garis. Kemas-kemas. Tulis nama di atas tu. Nama kamu, kelas kamu, tarik, begitu. Kemas-kemas. Dan cikgu, kamu buka saja file yang cikgu bagi tu, borang sama sama jadual kerja, senarai semak tugasan, kamu salin sebiji sama. Jangan ditambah-tambah, kecuali tambah nama kelas semua, tidak ada masalah, ya. Jadi selepas kamu sudah salin, kamu tulis maklumat yang mana boleh kamu tulis. Contohnya bagian senarai semak tugasan tu hari ini kita bincangkan apa. Jadi tulis tarikh tu. Memang betul ke tidak? Jadi kalau macam kita buat, tulislah situ 28 dengan 6. Tapi kalau ada yang tidak dapat dibincangkan hari ini, jangan tulislah di situ, belum sempat dibincangkan. Tulis di situ semua, ya, dalam rekod gerak kerja pelajar tu. Okay, untuk borang kerja khusus tu, kalau sudah ada tajuk, tulis tajuk. Tapi pastikan tajuk tu sudah saya approve lah. Ya, apa-apa yang dekat dalam borang kerja khusus tu boleh kamu tuliskan update. Tapi maklumkan dengan saya, jadi tidak ada yang tersesat, ya. Borang ini adalah sebagai panduan untuk kamu dalam kerja khusus ni, apa yang akan kamu terokai satu persatu lah, ya. Dan borang ini perlu ada di depan kamu punya folio ataupun buku latihan nanti, paling depan. Okay? Dan juga jadual kerja ni. Okay? Jadi hari ini tolong print. Kalau boleh print. Sudah print, tulislah update apa yang perlu kamu, apa yang boleh kamu update. Kalau tidak ada printer, tidak masalah juga tu. Kamu salin saja, ya. Sebab saya tidak suruh kamu di A4, nanti kamu tidak guna pembaris, tidak lurus. Jadi kerja kamu tidak kemas. Jadi kalau ada kertas kajang, buatlah di kertas kajang. 1 khas untuk borang kerja khusus, 1 khas untuk jadual. Kemudian hari ini carilah folio. Kalau tidak jumpa folio, cari buku latihan saiz panjang tu. Sebab lepas ni kita bincang sambil-sambil buatlah tu. Okay, lepas tu cikgu akan bagi kamu tugasan dan kamu perlu buat perbincangan kumpulan dan bagi jawapan. Ya, ada beberapa tugasan ni. Jadi dalam tugasan tu, tugasan kumpulan dan juga tugasan individu. Kamu kena buatlah dan hantar hari ni. Ada dia punya due date, ya, hari ni. Sampai jam berapa saja boleh hantar. Okey, dalam kerja khusus ada 10 benda yang kamu kena tahu. Okey, untuk laporan tu, laporan juga pementangan, dalam laporan dan pementangan kena ada 1 hingga 9 benda ni. Yang pertama, tajuk, pernyataan masalah, persoalan, objektif, kaedah, dapatan, kesimpulan, rujukan, lampiran. Dan akhir sekali kamu akan hantar pementangan serta juga laporan kamu. Jadi sama ada dalam pementangan apa yang perlu ada, inilah 1 hingga 9 ni. Sama juga dengan laporan, ya. Betul. Sama juga dengan laporan kajian kes tu. Laporan kerja khusus tu. Folio sama buku panjang tu kan, mesti ada 1 hingga 9 ni.
Setiap ni akan ada markah. Termasuk gerak kerja kamu, jadual, borang tu semua ada markah. Jadi tolong jangan skip mana-mana benda. Okey, ini contoh ya. Ini contoh. Ini adalah soalan. Ini bukan soalan kamu, ini contoh. Okay. Jadi kalau kita dapat soalan ini, kamu akan cuba keluarkan dulu topiknya pasal apa. Dapat soalan, sebenarnya soalan ni pasal apa. Sudah dapat soalan tu, sudah tahu topiknya apa, cuba cari kehendaknya. Di sebalik dia bagi soalan ni, sebenarnya dia mau kita cari apa. Bila sudah ada tu, dapatlah kamu dia punya pernyataan masalah. Apa itu pernyataan masalah? Pernyataan, statement. Apa yang kita mau bagi tahu kerja khusus ni pasal apa sebenarnya? Itulah pernyataan masalah. Maksudnya kerja khusus ni pasal apa? Jadi sebab itu cikgu suruh kamu tengok soalan, cari dulu topiknya, kehendak soalan. Bila sudah ada, barulah kamu dapat hasilkan pernyataan masalah macam yang ini. Ini adalah contoh. Ya, bila kamu sudah tahu pernyataan masalah, senanglah kamu mau bina, kamu punya tajuk sendiri, kan? Okey, ini soalan kerja khusus kamu. Dalam soalan kerja khusus kamu ni sudah terperinci. Kamu perlu buat apa? Ada tajuk, ada pernyataan masalah, persoalan, objektif, kaedah. Lepas tu pengenalan kamu kena ada. Ada soalan-soalan yang perlu kamu jawab. Lepas tu ada kesimpulan. Kalau kamu mau tahu dalam soalan yang kamu jawab ni sebenarnya menjawab kepada objektif kajian kamu. Jadi ini soalan kamu. Jadi bila dapat soalan ni, yang saya mau cari topik. Topik ni sudah dalam Malayan Union jelas-jelaskan. Kehendak soalan, bincangkan penentangan penduduk tempatan. Jadi apa pernyataan masalahnya? Cuba bina satu pernyataan masalah yang macam ni contohnya cikgu mau. Tapi kamu cuba fikir pernyataan masalah bagi kita punya soalan kerja khusus. Ya, setiap kumpulan kena keluarkan. Okay. Persoalan kajian. Apa ni persoalan kajian? Persoalan bila kita sudah tahu pernyataan masalah, kita boleh soal. Okey, sebenarnya topik kerja khusus kita tentang ini. Sebab itu penting tahu dulu pernyataan masalah. Bila sudah ada pernyataan masalah, kita akan cuba kita akan cuba soal topik ni. Topik pasal Malayan Union ni kita akan cuba soalkan. Kaitkan dengan kehendak soalan dan topik kajian. Untuk soalan kerja khusus kita, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 96 sampai 106. Kamu boleh guna persoalan apa, siapa, mengapa, kesannya, bagaimana. Ya, sebenarnya persoalan ni kita senarai sejak. Ya, tapi kamu kena tengok dulu buku teks, baca dulu 2-3 kali, bincang dengan kawan. Okey, sebenarnya apa persoalan yang kita boleh keluarkan, bangkitkan daripada topik ni. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kalau saya minta 1 hingga 5 lah kamu senaraikan. Sebab daripada 5 itu, kita akan pilih 3 yang sesuai dijadikan objektif. Dan sebenarnya untuk memudahkan kerja kamu boleh tengok soalan kamu tadi. Soalan kamu tu kan dia sudah bagi pengenalan, perkembangan idea. Bahagian perkembangan idea tu sebenarnya boleh ada objektif di situ. Dari pengenalan, kamu tengoklah daripada flow soalan ni kan, pengenalan, perkembangan. Di sini kamu boleh keluarkan sudah persoalan kajian tu. Persoalan kajian apa, siapa. Jadi, ini akan jadi tugasan kumpulan juga dan yang akan kamu buatlah. Siapa tidak faham boleh message cikgu ya. Tapi ini sudah cikgu mudahkan macam mana mau bangkitkan soalan untuk topik kajian kita ni, guna persoalan apa, siapa, bagaimana, mengapa, kesannya. Tapi kamu kena baca dulu buku teks muka surat 96 hingga 106. Apa yang boleh kamu keluarkan? Ya. Ni. Bila sudah tahu pernyataan masalah, topiknya sebenarnya kajian kerja khusus ni tentang apa, baru kamu boleh keluarkan soalan sebanyak 5.
Dan sebanyak 5 soalan ni akan ditapis menjadi objektif. Kalau kamu perasan, bonus lah ya untuk memudahkan. Daripada persoalan kajian ini, 3 akan dipilih menjadi objektif kajian. Objektif kajian ini berkaitan dengan soalan di perkembangan idea yang dibagi dalam soalan kajian KES. Jadi, ni ada hint-hintnya apa bagaimana kesannya. Dan ini cikgu mahu kamu buat, komplitkan ini dan cuba selepas ada persoalan ni, cuba bagi tahu cikgu dan pada akhirnya cikgu mahu setiap kumpulan kena tahu juga ni objektif. Cuba tentukan. Tapi buat dulu persoalan ni ya. Okey, selepas itu selesai untuk objektif. Dalam buat kerja khusus ni ada beberapa cara kamu boleh guna untuk pastikan kamu dapat mencapai objektif kamu. Kamu dapat cari jawapan yang menjawab objektif kamu dan akhirnya kamu dapat siapkan kerja khusus ni. Okey? Apa cara kita boleh dapatkan maklumat? 1, temu bual. Cari orang-orang sumber yang boleh kamu temu bual. Temu bual ni kamu boleh guna secara online. Maksudnya kamu boleh temu bual dia menggunakan telefon, Telegram, WhatsApp, temu bual ataupun temu bual dia depan-depan, tanya ibu kamu, mak kamu ke, bapak kamu ke, abang kamu, boleh. Temu bual ni offline, online tidak ada masalah ya. Lepas tu nanti kalau macam kamu mau jadikan lampiran, kamu screenshot sejaklah kan. Kamu screenshot sebab kalau macam kita depan-depan temu bual orang tu, kita bergambar sama dia sebagai bukti. Penting ya, bukti tu kamu simpan je. Tapi untuk fasa ni cikgu mau kamu tentukan dululah. Ini sebenarnya boleh je kamu guna semua. Tapi sekurang-kurangnya nanti kan kamu kena pilih tiga kaedah kajian yang kamu guna. Jadi pilihlah betul-betul yang mana kaedah kajian yang membantu kamu dapat banyak maklumat. Okey. Yang kedua, perpustakaan. Ni buku-buku lah. Buku-buku kan. Kalau ada pinjam buku semua tu, buku library tu tidak semestinya sekarang PKP tutup library. Kamu boleh pinjam buku secara online di library Sandakan, library KK dan ada beberapa library lagi. Nanti cikgu akan bantu ya. Jadi ini membantu juga ni media. Media ni maksudnya dari YouTube ke apa semua boleh ya. Lepas tu dokumentari lah, video dokumentari. Analisis ni tesis-tesis orang dulu-dulu ataupun satu artikel ke apa. Inilah, tapi analisis ni jarang sekali lah. Tapi boleh jugalah kamu guna. Bila dapat maklumat tu kamu analisiskan. Lepas tu dokumen. Dapat dokumen-dokumen lama. Lepas tu internet. Internet ni paling banyak lah digunakan. Kadang-kadang kita mau cari bukti kan gambar apa semua, orang guna juga tu internet. Jadi setiap kumpulan pilihlah mana yang sesuai ya. Sekurang-kurangnya 3 lah. Memang sekurang-kurangnya 3. Okey. Dan sudah jelas ya. Kita sudah lalui tentang tajuk, tentang persoalan kajian, tentang objektif, kaedah kajian, pernyataan masalah. Okey, untuk tajuk, memandangkan kamu akan buat 2 tugasan. Satu dalam bentuk pembentangan berkumpulan, satu dalam bentuk laporan individu. Jadi tajuk ni tidak boleh sama. Kamu ubah-ubahlah sikit. Tambah yang ke, di ke, asalkan dia tidak boleh sama lah. Jadi sebab itu setiap kumpulan kena cipta satu tajuk yang sesuai untuk pembentangan kumpulan. Tapi setiap orang dalam kumpulan tu kena fikirkan lagi tajuk masing-masing yang tidak sama. Lebih-lebih kurang sama tidak apalah. Mirip-mirip tu tidak apa. Jangan sama sejak 100%. Jangan. Ubah-ubahlah sikit-sikit ya. Sama-sama lah bekerja sama. Bagi idea kan. Sama-sama. Jadi sama-sama juga dapat full mark. Okey, jadi apa yang cikgu mahu, tugasan kamu hari ini ada 2. Individu berkumpulan. Okey, kalau untuk individu, setiap orang kena sediakan borang kajian kes dan senarai semak tugasan. Sudah siap tu, cuba update apa yang boleh diisi. Tajuk kalau sudah ada, tulislah. Apa yang boleh diisi sejak. Kalau yang lain belum dibincang, janganlah diisi. Macam hari ni kan, senarai semak tugasan, apa yang kita bincang sampai kaedah kan, tulis situ. 28, tulis tariknya situ, rekod gerak
kerja pelajar tu. Lepas tu, cikgu mau tugas individu juga cari folio atau buku latihan panjang. Sebab hari, hari Rabu tu, pelan-pelan bolehlah sudah tu kamu gerak, ya. Lepas tu, tapi kena adalah folio ataupun buku latihan panjang. Kalau ada masalah ni, masalah duit ke, masalah sekarang, apa-apa salah masalah kamu, bagi tahu saja cikgu. Cikgu on saja, ya. Cikgu akan cuba bantu seboleh-bolehnya. Lepas tu, cuba benah tajuk untuk laporan kajian sendiri. Okay, lepas tu untuk berkumpulan, cikgu mau kamu benah tajuk pembentangan. Ya, cuba faham dulu penyataan masalah, lepas tu benah tajuk. Lepas tu buat persoalan dan objektif. Okay, lepas tu bina pernyataan masalah. Bina persoalan, bina objektif. Sebenarnya objektif sudah ada. Kalau kamu cuba dapat faham apa yang cikgu terangkan awal-awal tadi tu, sebenarnya ada sudah hint-hint tu, tinggal kamu tulis saja. Sebab kan mau tidak mau persoalan kajian ni ada juga dalam kamu punya laporan ni. Jadi terpaksa jugalah bina persoalan kajian walaupun sebenarnya objektifnya tu sudah ada pun. Ya, kamu buat sajalah, buat rangka. Jadi nanti sudah ada folio tinggal kamu tulis. Tapi jangan kamu tulis dulu. Ada caranya. Sekarang ni cikgu, ini fasa perancangan ya. Fasa perancangan. Merancang dulu kamu mau guna teknik apa, tajuk apa penyataannya ini, apa persoalannya, apa objektifnya. Kamu faham dulu betul-betul. Jangan dulu kelakabut ya. Lepas tu paling penting ni kaedah lah kamu fikir bincang sesama kumpulan sebenarnya. Cuba buka Google, cuba tengok. Tajuk Malayan Union ni banyak dari mana? Banyak dari mana? Kalau cikgu cadangkan internet. Ya, internet. Lepas tu perpustakaan. Temu bual boleh juga sebab nanti ada nilai tu bagi yang soalan C tu. Temu bual tu. Dari kamu sejalah. Tapi kalau cikgu internet, perpustakaan, sama yang itu paling besar memang nampak lah. Temu bual pun boleh je. Kamu cuba cari orang kan. Cari orang. Lepas tu cuba analisis begitu. Media pun boleh tahan juga. Jadi dari kamu saja macam mana. Saya minta setiap kumpulan mesti update kerja kumpulan ya. Ketua kumpulan update. Tengoklah channel kita di Telegram tu. Dan semua kerja ni hantar selewatnya 9 malam. Kecuali untuk folio atau buku panjang ni, kamu memang tak boleh lah kamu tunjuk gambar-gambar cikgu-cikgu ada soft folio kan. Janganlah. Tapi yang mana boleh kamu tunjukkan dengan cikgu, hantar semua kerja selewatnya 9 malam. Dan kumpulan tu memang kena hantarlah 9 malam ni ya. Janganlah kamu tangguh. Tolonglah. Saya sudah bagi kelonggaran setiap kumpulan pilih partner sendiri kan. Sebab bila kamu settle sudah part ini, kita masuk part baru lagi. Okay? Itu sahaja. Siapa tidak jelas, tidak faham, boleh message cikgu ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.